Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi. Siapa lagi kalau bukan Sehistrozi dalam e-tuition subjek apa? Kalau mesti tahu subjek apa? Ini adalah subjek sejarah, dan apa yang Sehistrozi nak ajar korang pada hari ini adalah sambungan kepada topik kita yang sebelum ini. Siapa yang mengikuti channel e-tuition dan mengikuti saya sebagai tutor sejarah anda, korang tahu sebelum ini saya ada mengajar mengenai bab yang ke-6 tingkatan 5 aliran KBSM, iaitu pengukuhan negara bangsa Malaysia. Apa yang kita belajar pada bab yang ke-6 ini? Pada bab yang ke-6 ini saya terangkan secara keseluruhan balik. Bab yang ke-6 ini kita nak tengok mengenai, kalau bab yang ke-5 kita dah belajar bagaimana tanah Melayu itu merdeka pada tahun 1957. Untuk bab yang ke-6 kita akan tengok, kalau korang perasan, kita merdeka 1957 atas nama Persekutuan Tanah Melayu. Tapi pada hari ini kalau korang tengok, nama kita bukan Persekutuan Tanah Melayu tapi Malaysia. Macam mana tiba-tiba daripada Persekutuan Tanah Melayu boleh tukar menjadi Malaysia? Itulah yang kita nak belajar pada bab yang ke-6, iaitu bagaimana boleh wujudnya Malaysia. Malaysia ini merupakan gabungan gabungan beberapa wilayah yang digabungkan bersama dengan Tanah Melayu menjadi satu negara yang disebut sebagai Malaysia. Dan pada video yang sebelum ini saya dah terangkan mengenai cadangan-cadangan yang pernah diberikan oleh tokoh-tokoh sebelum ini untuk menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu negara. Kita Datuk Onn Jaafar, kita ada Lee Kuan Yew dan sebagainya. Lepas tu saya ada terangkan juga dalam video yang sebelum ini adalah mengenai apa faktor-faktor yang menyebabkan kita kena gabungkan Malaysia. Perlukah kita gabungkan wilayah-wilayah seperti Sabah dan Sarawak ke dalam Tanah Melayu? Bukankah kita dah merdeka pada tahun 1957? Kenapa kita perlu wujudkan Malaysia? Dan kenapa kita perlu ajak Sabah dan Sarawak join negara kita? Itu saya dah terangkan pada video yang sebelum ini mengenai faktor penggabungan Malaysia. Daripada 3 aspek: sosial, politik dengan ekonomi. Dan untuk hari ini, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Untuk subtopik pada hari ini, kita akan belajar mengenai reaksi penggabungan Malaysia. Apa yang kita akan belajar mengenai reaksi ini? Dalam nak menggabungkan, bila kita berceritakan tentang penggabungan wilayah-wilayah menjadi satu negara, ianya bukan satu benda yang mudah. Bukan, orang kata bukan benda yang mudah yang macam petik jari je terus dah jadi Malaysia. Tidak. Sebab apa? Sebab kita bercakap mengenai wilayah-wilayah yang tidak pernah ada apa-apa hubungan dari segi orang kata politik, ekonomi dan juga sosial. Tiba-tiba kita nak gabungkan dua wilayah, tiba-tiba gabung di satu negara. Jadi ianya sangat-sangat sulit, sebab kita nak kena tengok apa reaksi-reaksi maafkan saya, reaksi-reaksi penduduk-penduduk yang ada pada wilayah-wilayah yang ingin digabungkan ini. Adakah mereka suka dengan penggabungan? Ataupun mereka tak suka? Ataupun mereka ada cadangan yang lain? Itu kita akan tengok pada hari ini. Dan bila kita bercakap tentang reaksi penggabungan, kita akan tengok dalam dua bentuk. Yang orang kata dua reaksi. Kita bahagikan kepada dua reaksi. Reaksi pertama adalah reaksi yang kita dapatkan daripada wilayah-wilayah yang digabungkan. Contoh macam Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan juga Sarawak. Dan reaksi yang kedua, kita akan tengok reaksi yang datang daripada negara-negara yang terletak di sekitar wilayah-wilayah yang digabungkan. Contoh macam Indonesia dan juga Filipina. Adakah mereka suka dengan penggabungan? Ataupun mereka tak suka? Ataupun mereka ada agenda lain dan sebagainya? Itu kita akan tengok pada video kali ini. Kalau sempat saya terangkan kedua-duanya. Tapi kita mulakan dulu mengenai reaksi dalam negara ataupun reaksi negara ataupun wilayah-wilayah yang digabungkan. Kita tengok yang pertama. Sudah semestinya kita akan fokuskan dulu terhadap Tanah Melayu, wilayah Tanah Melayu. Macam mana dengan penduduk-penduduk Tanah Melayu? Mereka ni suka ke dengan penggabungan ataupun mereka tak suka? Kita tengok berdasarkan pandangan
orang kata pandangan parti-parti politik yang ada di setiap wilayah-wilayah yang ada ni. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, dekat tanah Melayu sudah semestinya kita parti yang paling berpengaruh pada ketika itu adalah UMNO ataupun UMNO, United Malays National Organisation, yang dipimpin pada ketika itu oleh Tunku Abdul Rahman. Dan UMNO ini adalah parti yang sangat setuju 100% untuk menggabungkan wilayah-wilayah yang ingin digabungkan, kecuali UMNO tidak inginkan Singapura dalam penggabungan. Sebab apa? Dah diterangkan sebelum ini. Okey, pada video yang sebelum ini saya terangkan kenapa Singapura tidak ingin dimasukkan dalam penggabungan. Okey, itu yang pertama. Okey, dan ada dua lagi parti yang orang kata yang berpengaruh juga dekat tanah Melayu, iaitu seperti Parti Islam Semalaya ataupun PAS dan juga Barisan Sosialis. Dua parti ini kurang setuju. Okey, mereka tak setuju dengan penggabungan dan mereka minta untuk cadangan penggabungan ini dirunding kembali atau dirunding semula. Perlu atau tidak kita gabungkan? Kita nak merdeka. Kenapa kita nak kena cari masalah nak gabungkan pula wilayah ini dengan wilayah ini? Okey. So, kita tahu ada dua parti yang kurang setuju dengan penggabungan dan itu adalah reaksi daripada penduduk dekat sekitar tanah Melayu. Kita tengok pula reaksi daripada wilayah yang kedua yang ingin digabungkan, yang mengikut cadangan adalah seperti Singapura. Okey, dan dekat Singapura ini parti yang paling kuat menyokong penggabungan adalah parti pimpinan Lee Kuan Yew, iaitu People Action Party. Okey, ataupun dalam bahasa mudahnya, dalam akronimnya adalah PAP. Okey, PAP ni setuju. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu Lee Kuan Yew, sebelum ini kita belajar pada video sebelum ini, Lee Kuan Yew ingin menguasai Singapura. Jadi untuk menguasai Singapura, dia perlu mendapatkan sokongan daripada banyak orang. Tapi orang-orang dekat Singapura ni sikit. Jadi perlukan ramai lagi orang yang mengundi atau menyokong PAP. Sebab itulah bila dia dapat menggabungkan tanah Melayu dengan Singapura, sudah semestinya dia dapat menarik orang-orang dekat tanah Melayu untuk menyokong PAP dan menyokong dia sebagai pemimpin di Singapura. Dan ada beberapa parti lain dekat Singapura yang tidak setuju dengan penggabungan, iaitu Parti Barisan Sosialis, Parti Buruh dan Parti Rakyat Bersatu. Ini adalah tiga parti musuh PAP. Musuh PAP ni tak suka, tak nakkan penggabungan. Okey. So kita tahu dekat sini Singapura ada parti yang setuju dan ada parti yang tidak setuju dengan penggabungan. Okey, dapat? So kita bergerak pula kepada negara yang wilayah yang seterusnya. Okey, tengok pula Sarawak. Bagaimana pula dengan orang-orang Sarawak? Mereka setuju ataupun tidak? Okey, ada beberapa parti yang wujud dekat Sarawak. Okey, seperti kita tengok kat situ, Panas Net Berjasa Pusaka SCA dan sebagainya. Okey, dan dalam banyak-banyak parti dekat Singapura, dekat Sarawak ini, semuanya setuju. Majoriti parti ini bersetuju dengan penggabungan, kecuali satu parti, iaitu parti SUPP. Parti-parti yang bersetuju dengan penggabungan ini, sebabkan mereka sebulat suara, mereka telah mewujudkan Parti Perikatan Sarawak. Dan Parti Perikatan Sarawak inilah yang menyokong penggabungan Malaysia, kecuali SUPP. Kenapa SUPP tak bersetuju? Disebabkan SUPP menganggap bahawa penggabungan Malaysia ini merupakan satu bentuk neokolonisme. Apa ini neokolonisme? Siapa yang pernah tengok video-video saya yang sebelum ini, saya pernah terangkan, neokolonisme ini adalah bermaksud, diambil daripada perkataan Latin yang bermaksud, neo ini bermaksud baru dan kolonisme ini bermaksud penjajahan. So maksudnya parti SUPP ini menganggap penggabungan Malaysia adalah satu bentuk penjajahan, bentuk baru. Dan kalau kamu belajar sebelum ini pada bab yang keempat, kita pernah belajar bahawa Malayan Union yang dibawa oleh
British dahulu pun dianggap sebagai neokolonisme, okey, oleh penduduk-penduduk tanah Melayu. Sebab itulah kita tidak berima Malayan Union dan kita mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu. Dan orang-orang SUPP ini mereka percaya bahawa penggabungan Malaysia ini pun merupakan salah satu orang kata bentuk neokolonisme. Tapi mereka tidak tahu, okey, sebenarnya penggabungan Malaysia ini bukanlah satu bentuk neokolonisme, tapi mereka menganggap seperti itu, mereka takut. Okey, so daripada Sarawak kita bergerak pula kepada kepada wilayah yang seterusnya, iaitu wilayah Sabah. Bagaimana pula orang-orang Sabah ni, mereka setuju ke tidak dengan penggabungan? Okey, berbeza dengan wilayah-wilayah yang kita tengok sebelum ini, kebanyakan majoriti parti-parti politik dekat Sabah mereka bersetuju dengan penggabungan Malaysia. Mereka nak penggabungan Malaysia. Dan parti-parti yang ada dekat Sabah ini seperti ANCO, ASNO, PASOK Mamogun, Parti Bersatu dan Parti Demokratik, mereka telah sebulat suara ingin membentuk satu parti Perikatan Sabah. Okey, dan mereka bersetuju dengan penggabungan, tetapi ada tapi dia, bukan senang-senang nak setuju. Ada sebabnya ataupun ada syaratnya. Orang-orang kat Sabah ini mereka setuju dengan penggabungan, tetapi dia telah mewujudkan 20 syarat yang perlu dipatuhi oleh penduduk-penduduk tanah Melayu kalau ingin menggabungkan Sabah dengan dengan tanah Melayu. Dan apa perkara-perkara 20 ini? Antaranya perkara 20 berkaitan dengan bahasa, aspek agama Islam, imigresen, kerakyatan dan sebagainya. Apa kegunaan perkara 20 ini? Okey, perkara 20 ini adalah salah satu syarat yang diberikan supaya Sabah, orang kata supaya hak-hak kebajikan rakyat-rakyat peribumi Sabah tidak diganggu oleh penduduk-penduduk di luar Sabah. Mereka setuju untuk bergabung. Okey, tapi mereka mahukan orang-orang Sabah ini mendapat, orang kata kalau dekat negeri mereka inginkan kelebihan, keistimewaan yang lebih daripada orang lain kalau ada dekat wilayah mereka. Dan perkara 20 ini masih diguna pakai sampai ke hari ini. Dan pada hari ini bukan hanya Sabah ada perkara 20. Penduduk negeri-negeri Sarawak pun turut menggunakan perkara 20. Contohnya seperti kita ambil satu aspek agama Islam. Kita tahu dekat Semenanjung Tanah Melayu sampai ke hari ini, dekat Semenanjung agama rasmi kita adalah agama Islam sebab majoriti penduduk adalah penduduk Melayu yang beragama Islam. Okey, tetapi dekat Sabah dan Sarawak majoriti penduduknya bukan daripada kalangan orang Melayu. Okey, sebab orang-orang dekat Sabah dan Sarawak ni ada macam-macam kaum, ada Iban, ada Kadazan, dusun dan sebagainya. Okey, jadi orang kata tidak logik untuk meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi sebab mereka, orang kata penduduk kat sana ada berbilang kaum. Sebab itulah kenapa dekat Sabah dan Sarawak agama rasmi mereka bukanlah agama Islam. Dan ada beberapa lagi contoh macam imigresen. Imigresen ini adalah, kalau kamu tengok sekarang pada hari ini, dekat Sarawak, kalau penduduk-penduduk dekat tanah Melayu, orang Kedah ke, orang Selangor ke, Johor ke, kalau mereka nak fly, pergi ke Sarawak, contohlah ada bercuti ke 2-3 hari ke, walaupun Sarawak berada dalam Malaysia, kena pakai pasport untuk sesiapa yang bukan warga Sarawak. Mereka nak pergi ke Sarawak, mereka guna pasport. Macam kita pergi luar negara kan. Itu syarat-syarat imigresen yang ada dalam perkara 20 yang diinginkan oleh penduduk Sabah dan diteruskan dengan Sarawak. Nampak tak? Kalau kamu ingat tentang Sabah, walaupun mereka bersetuju, tetapi mereka inginkan ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi kalau ingin menggabungkan Sabah dengan wilayah-wilayah yang lain. Kita tengok pula. Kita gerak pula daripada Sabah kepada satu wilayah yang terakhir, iaitu Brunei. Brunei juga dahulu pernah dicadangkan untuk digabungkan dalam penggabungan Malaysia. Dan bagaimana pula reaksi penduduk-penduduk maafkan saya. Bagaimana pula reaksi penduduk-penduduk dekat Brunei ni? Penduduk dekat Brunei, Sultan Brunei setuju secara keseluruhannya untuk menggabungkan
okey, tanah Melayu dan juga wilayah-wilayah lain bersama dengan Brunei. Tetapi ada satu parti di Brunei, iaitu Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh AM Azhari. Mereka tak setuju. Sebab apa tidak setuju? Ada beberapa sebabnya, dan sebab yang pertama adalah sebab apa? Sebab yang pertama disebabkan AM Azhari dan juga Parti Rakyat Bersatu, Parti Rakyat Brunei PRB, mereka ingin mewujudkan Persekutuan Borneo. Apa ini Persekutuan Borneo? Persekutuan Borneo adalah orang kata AM Azhari ini ingin mewujudkan negara Borneo sendiri. Maksudnya gabungan apa? Gabungan Sabah, Sarawak dengan Brunei. Sebab apa? Sebab mereka terletak dalam satu kepulauan yang sama, Kepulauan Borneo. Sebab itulah mereka tak nak tanah Melayu, mereka tak nak tanah Melayu, tak nak Singapura. Mereka nak negara, wilayah-wilayah yang ada dekat Borneo dijadikan satu negara yang digelar sebagai Persekutuan Borneo. Itu yang pertama. Dan yang kedua, PRB dan AM Azhari menganggap bahawa penggabungan ini sama macam SUPP, menganggap bahawa penggabungan adalah satu bentuk neokolonisme. Neokolonisme ataupun penjajahan yang baru. Jadi disebabkan AM Azhari dan PRB ini tidak inginkan penggabungan, mereka telah melancarkan pemberontakan. Dia telah, orang kata, telah berperang kecil lah, okey, dengan penduduk dekat tanah Melayu. Dan pada ketika itu kita masih lagi, okey, orang kata masih lagi di bawah British, dan British telah mematahkan, okey, telah mematahkan pemberontakan dan serangan AM Azhari ini, dan AM Azhari yang telah kalah dan dia telah lari ke Filipina dan Indonesia, dan dia telah lenyap dekat situ, orang kata telah senyap dekat situ. Dan begitulah, okey, bagaimana reaksi penduduk Brunei terhadap penggabungan Malaysia. Dan itu adalah serba sedikit bagaimana reaksi penduduk-penduduk wilayah-wilayah yang ingin digabungkan. Kita tengok kat sini, tidak semua orang setuju dengan penggabungan Malaysia. Bukan semua. Okey, ada yang tak setuju, ada yang setuju. Sebab itu saya cakap tadi di awal-awal video bahawa isu penggabungan satu wilayah dengan satu wilayah yang lain untuk menjadi satu negara bukan satu benda yang sangat mudah. Okey, bukan macam kita, bukan macam orang kata macam benda tu macam pejam mata je terus jadi. Tidak. Okey, banyak prosedur dan banyak benda yang kita perlu ambil kira sebelum kita menggabungkan wilayah-wilayah ini. Dan lepas ini, pada video seterusnya saya akan terangkan apa pula yang berlaku ataupun apa pula reaksi penduduk-penduduk ataupun negara-negara jiran kita. Adakah mereka setuju ataupun mereka tak setuju ataupun yang sebaliknya. Okey. So selepas ini, pada video yang akan datang saya akan terangkan lagi. Dan jangan lupa, okey, untuk setia bersama eTution, channel eTution di YouTube dan website kita orang eTution.com ataupun eTution.my. Banyak video-video yang korang boleh dapat dekat situ. Video belajar, video tak belajar, video macam-macam video ada. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita orang, dan komen dan like kalau ada apa-apa cadangan yang nak diberikan. Dan yang paling penting, jangan lupa tagline eTution, iaitu anything, anytime, anywhere. Okey, dan jangan lupakan saya dan jangan lupakan saya Sehistrozi dalam eTution subjek. Subjek apa? Korang tahu, subjek sejarah. Bye.